Okey, siapa nak baca silakan. Kejap ya. Sekejap. Okey. Boleh buka siapa nak baca. Buka mic. Siapa nak baca? Buka mic. Mic dia buka. Boleh tak? Pandai buka tak? Yang tanda mic tu tekan. Ada gambar mic tu tekan. Okey. Sila. Bacakan. Baca. Hmm. Baik, catatkan hadis 894 ya. Bab dia ialah bab sulhi, maknanya perdamaian ya. Babus sulhi, mana bab perdamaian ya. Catatkan hukum dia 894 dengan 895 ya. 894 dengan 895 sekalikan hadis sah. Matan dia boleh mengadakan perjanjian dengan siapa saja asal tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Hukum mubah. Baik. Maksud dalam hadis ini, bila antara seorang Muslim dengan lainnya terjadi perselisihan, maka haruslah berupaya mencari perdamaian. Akan tapi tidak dibenarkan perdamaian itu menimbulkan pelanggaran terhadap hukum, iaitu menjadikan yang halal sebagai barang haram atau menjadikan barang haram menjadi halal. Dan setiap orang Muslim wajib menepati janji-janjinya. Jadi ya, perdamaian itu dengan diikat dengan janji contohnya, tapi syaratnya janji tadi jangan sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kalau dah sampai peringkat macam itu tidak boleh dipegang janji itu ya. Janji mesti tidak bertentangan dengan hal ini. Kadang orang Muslim pun ada yang berselisih. Bukan hanya orang Muslim dengan orang kafir, tapi orang Muslim dengan Muslim pun di antara puak-puak kadang berselisih. Bila berselisih, untuk mencari jalan perdamaian, mereka pun buat satu perjanjian. Ya, tapi perjanjian itu diingatkan oleh Nabi, supaya syaratnya jangan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Perjanjian lain boleh. Ya, buatlah perjanjian bagaimana, ya, tapi jangan sampai hal hukum diremehkan. Hukum halal haram diremehkan. Ya. Itu tidak dibenarkan. Baik, 895 tak payah baca, 896 terus. Ya. 896 siapa nak baca?
Teruskan Halimah dulu. Mana Halimah dulu? Teruskan. An Abi Hurairah. Ha. Ya, catatkan ya. 896. Hadis sah. Matan, dilarang seorang tetangga melarang kepada tetangganya yang mensandarkan kayu di temboknya. Hukum haram. Baik ya. Maksud hadis, seorang muslim tidak boleh melarang saudaranya membuat rumah di sebelah rumahnya dengan menumpangkan kayu di atas temboknya. Kerana hal semacam ini tidaklah membuat kerugian terhadap dirinya. Atau apabila ada bahagian dari bangunan tetangganya rosak, maka ia dibenarkan untuk meletakkan kayu-kayu penyokong untuk memperbaiki bangunan yang rosak itu. Jadi kita ni, tetangga ni, kadang kita kena bertolak ansur. Macam jiran sebelah, contohnya dia tengah buat rumah. Jadi kadang ada juga kayu-kayu tersandar di tembok kita. Jadi terkadang ia bersifat sementara. Jadi kita janganlah melenting. Tapi kalau seandainya abuk, macam sekarang ni kadang biasanya abuk, kita minta tolong dia buat tirai, tirai canvas ke, supaya abuk tu jangan masuk ke rumah kita. Itu pun sifat sementara. Kita minta dengan dia. Mana tu dia tak buat, dia tak timbang rasa, abuk banyak masuk rumah kita. Jadi kita minta tirai canvas, suruh dia pasang untuk menghalang abuk tu. Itu pun bersifat sementara, tak ada apa. Jadi kena timbang rasa macam tu. Jangan sampai langsung kayu satu bersandar pun jadi kelahi. Kita kena bertimbang rasa dengan tetangga. Tapi kalau berkekalan, itu kita boleh berbuat sesuatu lah, bagi tahu dengan dia. Jadi mungkin akan mencemarkan pemandangan, jadi tak seronok lah. Oleh itu, inilah di antara bab-bab perdamaian. Termasuk perdamaian ni, dengan tetangga pun kita perlu ada damai. Kalau tetangga tak elok, kita pun tak seronok duduk. Kita tinggal pun tak seronok. Jadi kalau tetangga kita okey, kita pun seronok. Itu Nabi katakan demikian. Jangan hal kecil seperti dia sandarkan kayu, untuk sementara. Itu pun dah jadi perkelahian. Jangan buat macam itulah. Bertimbang rasa lah sikit. Baik, 897. Siapa pula nak baca? Kalau nak baca, buka mic. Silakan.
Mic tu kena tekan. Buka. Wah, ajar arti baru masuk. Baru masuk. Hari ni hadis. Iyalah. Pomen. Oh, ya ke? Iya. Pomen banyak tu belakang tu yang tolong. Okay. Hari ni hadis Ada siapa yang nak baca? Ada siapa yang nak baca tak? Boleh? Buka mic. Okey. Puan Zaitun. Hmm. Okey, catatkan ya. Hadis hari ini 897. Hadis 897 hadis sah. Matan dilarang mengambil barang seseorang tanpa kerelaan daripadanya. Tanpa kerelaan daripadanya. Saya ulang. Dilarang mengambil barang seseorang tanpa kerelaan daripadanya. Hukum haram. Hadis 897 Hadis 897 semak. Hadis ini pendek ceritanya mengatakan Rasul bersabda katanya tidak halal seorang mengambil tongkat saudaranya tanpa persetujuannya. Jadi kadang ada orang-orang tua kita pergi masjid, bawa tongkat kata letak kat tiang, contohnya. Jadi kita ambil atau kita alihkan. Jangan, tanpa izin dia. Khawatir nanti dia mencari-cari tak jumpa tongkatnya. Jadi hal ini untuk hal kedamaian. Mana jangan buat demikian. Hal itu pun jadi tak damai. Siapalah yang mengambil tongkat aku ni, kata dia. Padahal dia tak ambil, dia alihkan dia. Tanpa pengetahuan orang punya. Jadi dia dah susah hati. Tongkatnya dah tak ada. Nak turun tangga pun dah susah. Jadi hal demikian jangan buat. Samalah dengan seseorang tidak boleh duduk di tempat kebiasaan tuan rumah duduk. Jadi hal itu tidak dibenarkan kecuali minta izin. Sama dengan tempat yang mereka berimam, yang memang ada imam. Jadi kita juga tidak boleh merampas tempat kedudukan imam itu. Jadi nampaknya habis bab berkaitan dengan bab sulh
Jadi walaupun asalnya makna tongkat ya tadi, kisah tadi, tapi sebenarnya barang-barang lain pun sama ya. Makna tongkat tu hanya sebagai satu contoh sebab. Jadi barang-barang lain pun macam tu juga. Kalau kita nak ambil, kita maklum, bagi tahu. Ataupun kita nak pinjam pun, cakap kita nak pinjam. Kejap ya. Kena maklum lah. Ya. Jangan main ambil yang menyusahkan orang yang empunya. Ya. Baik, sekarang kita masuk tajuk lain pula. Ya. Babul hawalati waddimani. Babul hawalati waddimani. Ya. Baik, ya. Muka surat berapa sana? 388, ya. 388. Baik, boleh letak satu nota pengertiannya. Kita sekarang ni tajuk dia hawalah dan doman. Ya. Boleh catatkan hawalah ialah seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk mengurus hutangnya atau membayar hutang atas namanya. Yang kedua, doman. Doman ialah seseorang menyatakan berani menanggung atas hutang orang lain hingga dialah yang sanggup menjelaskannya. Ya, hadis ini hadis 898 ya. Hadis 898. Jadi bab hawalah dan doman. Ya, hawalah tadi saya kata seorang yang menyerahkan kepada orang lain untuk menguruskan hutangnya atau membayar hutang atas namanya. Ingat tak, kadang bank-bank ni dia berikan kepada orang untuk menarik kereta-kereta yang hak daripada bank itu. Jadi dia serahkan kepada seorang tu, dia amanahkan untuk menarik kereta-kereta yang tak berbayar dengan bank itu. Jadi artinya kita kalau ada hutang, kita boleh serahkan urusan itu kepada orang untuk mengutipnya atas nama kita. Ya. Doman ini ialah seseorang yang sanggup menanggung hutang. Contohnya, bapa dia ada hutang, si anak ni dia sanggup untuk membayar hutang-hutang ayahnya. Contoh, itu maknanya doman. Baik. Hadis 898. Siapa nak baca 898?
Silakan. Sila. Hmm. Hawalah bukan halal. Hawalah. Hawalah. Baik kita catatkan hadis 898, hadis sah. Matan dia boleh mengadakan hawalah iaitu hak hutang diserahkan kepada orang lain. Diserahkan kepada orang lain. Hukum mubah. Baik, saya masuk mula hadis 898 ya. Maksud hadis yang dibaca tadi, orang kaya yang menunda bayaran hutangnya atau enggan membayar hutang adalah merupakan perbuatan tercela. Dan seseorang yang mempunyai hutang, kemudian ia menguasakan atau memberi kuasa kepada orang lain untuk pada orang lain kerana dirinya tidak mampu, dibenarkan ataupun boleh. Maknanya dalam bab hawalah ni kalau seseorang itu tidak mampu untuk mengutip hutang, dia boleh serahkan pada orang lain dan dibagilah komisen kepada orang yang mengutip hutang itu. Artinya diserahkan kepadanya atas nama kita untuk dia mengutip hutang. Jadi orang yang mampu atau orang yang kaya, dia sahaja melengah-lengahkan ataupun kadang langsung enggan membayar. Ini adalah satu perbuatan yang tercela. Tak patut. Macam kadang teringat orang gerento anak nak pergi sekolah, nak pergi luar negara, nak ambil loan, jadi mintalah gerento, kemudian janji bayarlah kan, janjinya bayar. Si anak ni pula yang telah berjaya, telah bekerja dan sebagainya, dia buat tak tahu apa nasib gerento ni. Nasibnya blacklist daripada bank. Tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini, bayar hutang, tetap bayar hutang. Jadi melampaulah perbuatan macam ni. Baik mak atau ayah yang punya anak, yang macam tu, patutnya kena fikirlah. Seandainya anak tu sudah bekerja, jadi kena ingatlah, bayar loan tu. Orang lain bayarkan, sampailah blacklist orang tu. Tak boleh nak ke mana. Hutang terus kena bayar, walaupun sedikit. Mahkamah tetap jatuhkan, bayar. Walaupun sedikit, mesti bayar. Jadi hal-hal macam inilah yang menyebabkan tidak ada kebaikan. Sebab itu dalam hadis sudah dibagi tahu perkara ini. Baik, kita sambung 899. Siapa nak baca? 899.
Dari Jabir. Siapa lagi? Silakan. Hmm. Ya. Hadis 899 jadikan hadis sah. Matan, dibolehkan seseorang menanggung hutang orang yang sudah mati. Hukum mubah. Ya, jadi dalam hal kematian ini, salah satu daripada ketergantungan kerana hutang. Jadi contoh Nabi ni berat sangat. Dia nak solatkan jenazah ni. Sebelum dia dengar penjelasan tentang hutang. Jadi bila dah dijelaskan hutangnya ada 2 dinar, mungkin keluarganya tak mampu nak bayar 2 dinar ni. Ada seorang yang sanggup menanggungnya. Tak apa, 2 dinar saya tanggung. Saya yang tanggung pembayarannya. Maka benar-benarkah kamu nak tanggung? Benar. Jadi Nabi pun solatkan dia. Kita kadang tak larat lah. Kalau tempat kita ni tak larat. Kalau nak masa tu nak suruh selesaikan hutang. Tapi hanya pihak imam akan mengatakan ataupun pihak waris akan mengatakan seandainya almarhum ini ada meninggalkan hutang, mohonlah minta kepada ahli warisnya. Hanya terkadang imam mengatakan macam tu atau ahli warisnya mengatakan demikian jugalah. Jadi baru disolatkan. Tapi tidak ada satu penegasan warisnya, kami sanggup nak membayarnya kalau dia ada hutang. Siapa-siapa yang berhutang dengannya, mintalah pada ahli warisnya. Tak ada yang menjamin mengatakan sanggup, tapi hanya kata-kata itu adalah kata-kata yang disebut tadi. Kalau seandainya almarhum atau almarhumah ini ada hutang, maka mohonlah atau mintalah kepada ahli warisnya, atau berbincang dengan ahli warisnya. Macam tu. Kemudian imam pun solatkanlah dia. Jadi disebut boleh juga sebelum dikebumikan. Tapi kalau ikutkan dalam hadis ni, Nabi belum solatkan lagi. Nabi belum solatkan lagi. Tempat kita ni kadang dah disolatkan sebelum dikebumikan. Baru dia sebut perkara itu.
Macam itulah ceritanya. Lagi, siapa nak baca? 900. Hadis 900. Lagi satu aja arti. Ya, ya baca. Hmm. Tak. Baik, carikan ya hadis 900, hadis sah. Matan, orang yang mati tetapi tidak meninggalkan pembayaran hutangnya, maka ditentukan pemerintah yang harus membayarnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, itulah cara hadis 900 ni, cara Nabi. Jadi kalau seandainya ada orang yang meninggal, yang pertama sekali ia akan ditanyakan tentang hutang. Ya, kalau seandainya si mati ini ada meninggalkan harta yang boleh jadikan pembayarannya, maka Nabi akan solatkan dia. Tapi kalau seandainya tak ada, Nabi tak solatkan. Atau dia serahkan kepada sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang ada kat situ, tolong solatkan ya saudara kamu. Nabi tak solatkan dia, tapi Nabi suruh orang lain solatkannya. Itu cara Nabi. Tapi setelah Nabi dapat kerajaan, iaitu kemenangan Mekah tu, artinya dia sudah dapat kerajaan. Pada masa itu, siapa yang mati meninggalkan hutang ditanggung oleh kerajaan. Macam tu. Maknanya Baitul Mal akan tanggung, atau pihak pemerintah lah akan tanggung hutang si mati. Kalau dia tidak ada waris, tidak ada sesiapa yang boleh membayarkannya, maka pihak pemerintah bayar. Setelah Nabi mendapat kerajaan, iaitu kemenangan Mekah. Jadi susah juga kalau kita mati, kita tidak berwasiat tentang hutang. Jadi kita perlu berwasiat tentang hutang. Sebab kadang ada yang tak tahu. Kemudian 900A sekalikan
dengan 900. 900A. Maknanya dan barang siapa meninggal dunia tanpa ia meninggalkan harta untuk menjelaskan hutangnya. Maknanya dia tak ada harta yang nak menjelaskan hutangnya, mungkin tak ada waris, ya. Ada waris pun waris yang susah-susah. Jadi pada masa tu pemerintah lah yang bayar. Ya. Okey, 901 siapa nak baca? 901 last tajuk ni. Ya. 901 lah. Sorry. 900. Dah. 900 dah. 901, betul lah. Siapa nak baca? Silakan. Tadi Abang Zaitun kata nak baca. Okey. Catatkan. Hadis 901. Dhaif, dia punya hadis dhaif isnad. Dhaif isnad. Dhaif isnad ni maknanya sanad-sanad dhaif tu lemah. Isnad tu sanad. Sanad-sanad, mana sanad-sanad tu sipulan-sipulan tu yang menyampaikan tu dia ada yang lemah. Mana tak cukup syarat untuk dia sampai kepada hadis sahih. Ya. Disebutlah sahih isnad, ya, lemah sanad-sanadnya. Matan dia hukum had. Matan dia hukum had terhadap seseorang tidak boleh ditanggung oleh orang lain. Hukum sebab isi hadis itu boleh dipakai kerana sesuai atau padan dengan surah An-Najmi ayat 39. Ayat 39. Baik, ya. Saya terangkan. Hadis 901. Tidak ada penanggungan yang dapat dialihkan dalam pelanggaran hukum had. Hukum had ni macam ni, kalau seorang tu dia disabitkan oleh pemerintah, dia kena hukum bunuh. Dia disabitkan, dia kena hukum bunuh kerana membunuh contohnya. Maka orang yang kena bunuh ni dia tak boleh wakilkan. Ya. Dia wakilkan kepada anaknya atau ada orang lain, tak apalah, saya tanggung, saya gantinya lah. Bunuhlah saya. Tak boleh, ya. Itu nama hukum had. Ataupun seseorang itu didapati mencuri yang sampai peringkat kena potong tangan.
Orang lain tak boleh gantikan. Kalau hutang boleh. Tapi kalau had macam ni, hukum had macam ni, dia tidak boleh digantikan. Jadi orang tu yang mencuri, orang tu lah yang dipotong tangan. Orang tu yang membunuh, orang tu lah yang kena bunuh. Ya, tak boleh orang lain ganti. Itu hukum had namanya. Ya. Orang lain tidak. Hudud had lah. Hudud tu had lah. Hukum hudud. Ya. Itu mana had. Ya. Seperti membunuh, balas bunuh, ya. Potong tangan, ya, kena potong tangan, ya. Tak boleh orang lain ganti. Tapi kalau hutang boleh, ya. Orang lain tanggung, ya. Baik, selanjutnya tajuk lain, tapi tak boleh ambil panjang ni. Tapi kita tak apa ambil permulaan. Tajuk baru lagi, banyak ni tajuk baru pendek-pendek ya, dia punya kandungan hadisnya. Babus syarikati, syarikati syarikat ya, syarikati wal wakalati. Okey, ambil pengertian dulu. Syarikat ialah dua orang atau dua pihak melakukan kerjasama dalam suatu usaha. Saya ulang, syarikah atau syarikat, dua orang atau dua pihak melakukan kerjasama dalam suatu usaha. Itu nama syarikat. Ya. Kemudian nombor 2, wakalah. Ya. Wakalah seseorang diamanah. Seorang diamanah untuk mewakili orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Itu namanya wakalah. Wakalah ni daripada perkataan wakil. Kita wakilkan orang. Ni. Syarikah daripada perkataan syarikat, bersyarikat. Syarikat tak ada seorang. Sekurang-kurangnya dua orang atau lebih. Ya. Baik, siapa lagi yang belum baca? Puan Raja Saripah belum ada baca lagi? Silakan. Ya. Baik, saya masuk mula ya. Catatkan hadis 902. Hadis 902
hadis sah. Matan boleh mengadakan persekutuan hukum mubah. Baik. Hukum mubah. Cerita mengenai tentang syarikat ya, syarikat. Ya, syarikat ni maknanya bersekutu, dua orang atau lebih. Sebenarnya syarikat ni berkat. Ya. Ada keberkatan dalam bersyarikat, berniaga dengan dengan apa, lisen syarikat. Ya, maknanya ya, hal ini ada keberkatan. Ya, contoh ya, tengok ya. Maksud hadis ni, apabila dua orang atau dua pihak melakukan persekutuan, bersyarikat ya, atau berjanji untuk melakukan usaha sama, maka Allah akan memberikan barakah kepada usahanya selama kedua belah pihak berlaku jujur. Syaratnya orang yang dalam syarikat itu semuanya jujur, amanah, tidak khianat. Kalau jujur, ya, dijanjikan Allah barakah, berkat syarikat itu. Tapi kalau ada yang khianat, ya, ini kata, maka Allah akan menghilangkan barakah dari usaha. Tetapi bila salah satu pihak berlaku khianat, maka Allah akan menghilangkan barakah dari usaha kerjasama itu. Bila dah ada yang khianat, mulalah ada hal, masalah, syarikat tu makin lama lengkup. Ya. Jadi macam itulah keadaannya. Ya. Teringat dulu ada satu hotel lepas Sungai Besi itu kita nak turun ke Seremban. Sebelum Sungai Besi sebelah kiri, ya. Apa nama hotel tu? Tepi jalan, tepi highway, ya. Hotel tu, ya, ramai sangat, ya. Mana ramai pengunjung, ya. Hotel tu rupanya dia kepunyaan orang Melayu kita, ya, hotel tu. Ya, kalau kita dari KL nak ke Seremban sebelum tol Sungai Besi itu sebelah kiri. Ya. Dengan cerita banyaklah orang kerajaan ke apa buat meeting ke apa kat situ lah. Jadi sentiasa ramai pengunjung. Ya. Berkat, itu dikatakan berkat. Rupa dia kepunyaan suami isteri. Ya. Orang Melayu kita. Jadi memang berkat, ya, perniagaan mereka. Tapi tak tahu berselisih faham dan sebagainya suami isteri itu, ya, dan kemungkinan berpisah agaknya, ya, kerana ya, bersalah faham. Akhirnya, ya, murung keadaan syarikat perhotelan. Lama-lama tengok macam dah tak ada orang, dah tutup, ya. Dan sekarang ni buka kembali, tapi orang lain dah dijual agaknya. Ya, bukan orang kita lagi, bangsa lain dah, ya, yang memiliki hotel tu. Ya, mungkin kita tahu sebelah kiri, ya. Dia ada satu ya hotel tu sebelah kiri tepi jalan. Ya, sebelum tol Sungai Besi, daripada KL sebelum tol Sungai Besi, ya. Sebelah kiri. Itu dulu Melayu punya tu. Laku sangat hotel tu. Itu dikatakan perniagaan ni kalau tak ada yang khianat, berkat. Tapi kalau ada yang mula khianat, itu jadinya habis. Itu kelebihan berniaga bersyarikat. Ya. Jadi kita sampai situ dulu untuk sebagai pembukaan tajuk syarikat dan wakalah. Ya, akan datang kita akan sambung lagi. Ya. Sadaqallahul azim.